Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini cikgu akan meneruskan sesi pembelajaran untuk sains tingkatan 4. Masih lagi dalam tema yang pertama, iaitu kaedah saintifik dalam bab 1, langkah keselamatan dalam makmal. Dan pada hari ini kita akan bincangkan tentang subtopik 1.3, iaitu tajuk pemadam kebakaran. Anak pelajar, sebagai permulaan untuk tajuk pemadam kebakaran, kita kena berkenalan dahulu dengan jenis pemadam kebakaran. Sebelum tu, apa itu alat pemadam kebakaran? Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Maknanya bila berlaku kebakaran, kita perlu ada alat yang mampu untuk kawal ataupun padamkan kebakaran, iaitu yang dipanggil sebagai alat pemadam kebakaran. Kalau dalam bahasa Inggeris ialah fire extinguisher. Untuk alat pemadam kebakaran ini ada 4 jenis yang biasa digunakan. Alat kebakaran ini boleh dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Kita tengok pada gambar rajah ini. Ini adalah yang biasa digunakan. Jenis yang pertama untuk jenis air. Dan kalau pada alatnya pun ada tertera perkataan water. Yang kedua, buih. Jenis buih. Yang ketiga, jenis karbon dioksida. Dan yang keempat, jenis serbuk kering. Kita pergi pada yang pertama, jenis alat pemadam kebakaran yang pertama daripada jenis air. Untuk alat pemadam kebakaran jenis air ni, warna labelnya adalah berwarna merah. Kalau dekat sini ada tertera perkataan water. Kegunaannya adalah untuk memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan juga kayu. Sudah untuk bahan pepejal. Jenis yang kedua, buih. Jenis untuk padam kebakaran daripada jenis buih. Warna label, kalau kamu tengok pada gambar rajah ini, berlabel berwarna krim. Tujuan penggunaannya untuk memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal juga, seperti kayu dan kertas, serta jenis cecair ataupun gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Lebih sedikit daripada pemadam kebakaran jenis air. Yang ketiga, jenis karbon dioksida. Kalau kamu tengok labelnya berwarna hitam, ada perkataan CO2 pada alat ini. Untuk jenis karbon dioksida ialah memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap. Kita pergi pada jenis yang keempat, iaitu jenis serbuk kering. Warna label adalah warna biru. Serbuk kering dan ada label perkataan powder. Untuk yang keempat ini, yang paling banyak digunakan kerana jenis alat pemadam kebakaran serbuk kering boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Jadi dia memang banyak digunakan. Anak-anak pelajar, kebakaran yang berlaku biasanya kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis. Ini adalah kita kesan berdasarkan bahan api yang terbakar yang menjadi punca kepada kebakaran tersebut. Jadi bila berlakunya kebakaran, seorang individu yang melakukan proses untuk memadam api perlu memilih alat pemadam kebakaran yang sesuai. Berdasarkan potensi punca-punca kelas kebakaran yang dikenal pasti di sebuah bangunan ataupun kawasan. Jadual ini menunjukkan tentang jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Kalau kamu tengok pada jenis kebakaran kat sini, kita ada 6 jenis kebakaran yang dinamakan berdasarkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan juga kelas F. Kita pergi pada kelas yang pertama, iaitu kelas A. Untuk jenis kebakaran kelas A, kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar daripada jenis pepejal kecuali logam.
Okey, logam memang termasuk dalam pepejal, tapi dia tidak termasuk untuk jenis kebakaran kelas A. Okey, contoh jenis pepejal untuk kelas A seperti kayu, kertas, kain dan juga sebarang bahan mudah terbakar. Jadi, untuk jenis kebakaran kelas A, kita boleh gunakan jenis alat pemadam kebakaran, contohnya daripada jenis air, buih dan juga serbuk kering. Kelas yang kedua iaitu kelas B. Okey, kelas B ialah kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosene, diesel, cat, varnish dan lain-lain yang melibatkan jenis cecair. Okey, jadi untuk kelas B, kita boleh gunakan jenis alat pemadam kebakaran jenis buih, jenis serbuk kering ataupun jenis karbon dioksida. Okey, kita pergi pada jenis kebakaran kelas C. Ini merujuk kepada kebakaran yang melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain yang bermula daripada gas. Contohnya daripada tong gas untuk memasak. Okey, kita boleh masukkan dalam kategori kelas C. Jadi kita boleh gunakan jenis alat pemadam kebakaran serbuk kering dan juga jenis karbon dioksida. Okey, kelas yang keempat iaitu kelas D yang mana melibatkan kebakaran berpunca daripada logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya dan contoh-contoh logam yang lain. Jadi untuk kelas D sangat sesuai untuk menggunakan jenis alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey, kelas yang kelima iaitu kelas E yang mana kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Okey, jadi kalau melibatkan atau berpunca daripada peralatan elektrik, kita boleh gunakan alat pemadam kebakaran daripada jenis serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, kelas yang terakhir, jenis kebakaran kelas F. Yang mana kelas F melibatkan kebakaran berpunca daripada lemak dan juga minyak masak. Jadi kita boleh gunakan jenis alat pemadam kebakaran serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey pelajar, terdapat juga alat pemadam kebakaran yang lain yang biasanya digunakan. Okey, contohnya pemadam kebakaran jenis ABC. Okey, selimut kebakaran, pasir dan juga air. Kita juga boleh gunakan pasir untuk memadamkan kebakaran awal. Maknanya punca kebakaran yang berlaku tu masih kecil, masih sedikit. Okey, so kita boleh gunakan pasir. Air juga boleh digunakan untuk memadam kebakaran. Tapi kebakaran yang berpunca daripada minyak tidak boleh menggunakan air. Okey, sekarang kita pergi kepada pemadam api jenis ABC. Okey, untuk pemadam api jenis ini boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Okey. Kemudian pemadam api jenis ABC ni tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Selain tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara, sekurang-kurangnya hanya sekali setahun, dan kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak semula. Okey, sebab tu kita boleh nampak di mana-mana bangunan, okey, alat pemadam api jenis ABC yang paling banyak digunakan ataupun disediakan di kawasan bangunan dan tempat-tempat yang tertentu. Okey, ini pula adalah selimut kebakaran. Untuk selimut kebakaran, diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Ia mampu untuk memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Okey, kalau digunakan pada badan mangsa, okey, selimut kebakaran boleh memadamkan api pada badan mangsa dengan menyeliputi badan mangsa. Okey, cikgu akan tunjukkan video cara penggunaan selimut kebakaran. Keep a fire extinguisher and fire blanket installed in your kitchen and know how to use them confidently. To use a fire blanket, turn off the stove if safe to do so. Pull down the tabs, hold the fire blanket out and shield yourself from the flames with the fire blanket. Look over the blanket and approach the fire, keeping the blanket at arm's length. Gently cover the pan completely with the fire blanket to smother the flame. Then leave the blanket in place for at least 30 minutes.
Okey, seterusnya kita lihat pula cara ataupun kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Okey, alat pemadam kebakaran sangat mudah digunakan. Okey, kalau kamu rujuk kepada buku teks, ada 4 langkah ataupun 4 kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Okey, kita pergi pada kaedah yang pertama, iaitu tanggalkan pin. Okey, di bahagian alat pemadam kebakaran. Tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran dan pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Okey, ini adalah bahagian pinnya. Okey, yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api dan pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2.0 hingga 2.5 meter dari api. Yang ketiga, tekan pemicit atas alat pemadam, okey, bahagian ini, dan ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Dan satu lagi maklumat tambahan, bila kita gunakan alat pemadam kebakaran, pastikan mengikut arah angin dan tidak berlawanan dengan arah angin. Ini untuk memastikan bahan yang memadamkan api daripada alat pemadam kebakaran dapat ataupun kena pada api yang hendak dipadamkan. Sekarang cikgu akan paparkan video alat penggunaan pemadam api. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham tentang jenis-jenis alat pemadam kebakaran, jenis-jenis kebakaran dan alat pemadam api kebakaran yang sesuai digunakan, serta cara ataupun kaedah penggunaan alat pemadam api kebakaran serta selimut kebakaran. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.